Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada pendengar, pada yang melihat video ini, ceramah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita waktu untuk kita dapat penuhi menggunakan waktu tersebut dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam mendengarkan ilmu-ilmu Allah, apa yang dipesan oleh para ulama, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang menjadikan kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, mengampuni kita dan kedua ibu bapa kita dan sekalian umat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, di mana pada perjumpaan yang lalu, iaitu sebelum Ramadan, kita sedang membahaskan berkenaan dengan tajuk alim, orang alim yang beramal dan alim yang bercampur aduk. Dan telah kita melalui sifat orang-orang alim yang dikirakan sebagai ulama akhirat, orang yang kecenderungannya itu lebih kepada akhiratnya, dan telah Al-Imam Al-Haddad menjelaskan sifat-sifatnya. Telah kita lalui sifat-sifat tersebut, jadi jelaslah. Baik, tak perlu untuk kita ulang kembali kerana sifatnya itu agak panjang, dan ia sangatlah bermanfaat bagi kita selaku umat Islam, selaku orang yang beragama Islam, untuk kita mengamalkannya. Baik, dan telah kita lalui bahawa yang dimaksudkan dengan alim sini bukanlah semestinya dia itu adalah ustaz ataupun mufti ataupun syekh ataupun habib dan sebagainya. Dia itu orang alim itu bermakna orang itu adalah orang yang belajar agama atau orang yang mempunyai ilmu. Baik, dari sambung kata Al-Imam Al-Haddad adalah kesimpulannya bahawa sifat para ulama akhirat itu sentiasa menepati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan. Sifat ulama akhirat itu sentiasa menepati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan. Apa yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan? Yakni dan ditunjuk oleh akhlak. Ditunjuk oleh akhlak yang terpuji dan amalan soleh. Ini yang pertama. Sifat yang menepati apa yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan itu adalah akhlak yang terpuji dan amalan soleh. Bermakna apa? Kalau dia ini memang ulama akhirat, ustaz yang kecenderungannya itu kepada akhirat,
orang ahli belajar agama ini kecenderungannya itu adalah akhirat, menginginkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan keridaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya itu menepati sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan, yakni ilmu syarak. Apa dia? Dua perkara. Yang pertama, akhlak yang terpuji dan amalan soleh. Ni first part. Bila kata akhlak yang terpuji, dalam erti kata lain apa? Kalaulah seseorang itu dinamakan orang yang belajar agama, orang yang ada kepandaian, orang yang berstatus ustaz, berstatus kiai, tok guru, mursyid dan sebagainya, apa pun title tak soal. Tapi kalau dia tidak ada akhlak, bermakna dia itu bukan orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan sahaja perkara itu tak dipandang oleh Allah, bahkan manusia pun tak pandang. Kita kalau belajar agama rajin, tapi mengumpat jalan terus. Mengumpat jalan terus, caci maki jalan terus, berlaku kasar jalan terus, bersikap kasar dengan anak dan isteri berjalan terus, dengan orang pun tidak beradab dan sebagainya, orang tak pandang. Pandai macam manalah kita sekalipun, kita ada PhD ke, maaf katalah, kita doktor ke, kita profesor ke, kita ni ustaz ke, kita ni tok imam ke, siapa pun tak soal. Tapi kalau kita tidak berakhlak, maka orang tak pandang kita, orang pun tak menghormati kita. Tapi kalau kita, walaupun kita ni ilmu ni taklah berapa tinggi, belajar agama mungkinlah letaklah kita kata secara lumrahnya, secara generalnya seminggu sekali, ataupun dua kali seminggu. Tapi bila bab adab kita menjaganya, maka orang lebih menghormati orang yang seperti itu daripada orang yang mempunyai kepandaian yang tinggi, ilmu yang luas, tetapi tidak beradab, tidak berakhlak. Subhanallah. Dan yang kedua adalah amalan soleh. Apa dia nak katakan sini adalah, kalau kita ni duk belajar agama, belajar, tapi kita tak beramal, bermakna kita belajar itu tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Kita belajar tu, dia tak datangkan manfaat kerana buahnya ilmu itu adalah amal. Jadi buat apa kita belajar, tapi tak amal? Kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita bercakap bohong, melarang kita membuka aurat, melarang kita untuk hasad dengki dan sebagainya, tapi kita buat. Jadi apa guna kita pergi belajar? Apa guna kita pergi belajar macam gitu? Kerana ilmu yang kita dapat tak menyuluhkan diri kita. Kehidupan kita masih dalam kegelapan dosa kerana ilmu yang kita dapat tak memberikan cahaya. Macam mana pula ilmu yang kita dengar tu tak memberikan manfaat? Kerana balik kepada hati kita. Niat kita belajar agama tu untuk apa? Subhanallah. Kalau kita memang pasang niat kita belajar agama ni, ya Allah, aku belajar agama ni kerana menginginkan taufik dan hidayah daripadamu, menginginkan petunjuk daripadamu, menginginkan agar mana aku dapat merubahkan diri aku menjadi insan yang lebih baik. Semoga dengan ilmu yang aku dapat ni, aku dapat mendekatkan diri aku kepadamu, ya Allah. Kalau kita ada niat macam gitu, insya-Allah Allah pasti akan kabulkan. Pasti Allah akan kabulkan. Jadi kalau kita cumalah, maaf katalah, cuma sekadar dengar-dengar, bukan nak ada interest, tak ada macam rasa nak tahu, niat tu tak ada, just pass by je lah. Subhanallah, maka kurang manfaat ilmu tersebut. Jadi ini tanda yang pertama, first part, akhlak yang baik, amal soleh. Kemudian kata Imam Al-Haddad, sambil menjauhi diri dari apa yang ditegak oleh pengetahuan, iaitu akhlak yang terkeji dan amalan-amalan yang tidak diredai Allah dan Rasulnya. Baik, kalau kita lihat pada kalau kita lihat pada terjemahan teks bahasa Arabnya, bila dia katakan sini adalah sentiasa menepati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan, iaitu menunjukkan kepada sifat ataupun akhlak yang terpuji. Bukan dan ditunjuk oleh akhlak yang terpuji, tidak. Bermakna ilmu pengetahuan tu apa yang ditunjukkan oleh, apakah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan adalah akhlak yang terpuji dan amalan soleh. Apa yang dilarang oleh ilmu pengetahuan adalah akhlak yang terkeji dan amalan yang tidak diredai Allah dan Rasulnya. Perbuatan yang tidak diredai Allah dan Rasul. Ini
bermakna berlawanan dengan apa yang dijelaskan sebelum ni tadi. Dia punya suruhan, dia punya anjuran, dia punya perkara yang positif. Yang ni berlawanannya, kena tinggalkan setinggal-tinggalnya, jauhkan. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita nampak orang alim itu, dia ada orang belajar agama itu atau ustaz itu, dia ada amalan ini ataupun dia ada sifat yang terpuji, jauh daripada akhlak-akhlak yang terkeji. Dan kita tak dengar dia mencaci maki, marah orang tak tentu pasal, berkeras dan sebagainya. Bermakna tahulah dia itu orang yang mengamalkan ilmunya. Balik kepada akhlak. Pasal itu yang orang pandang. Subhanallah. Baik. Kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, sifat-sifat mulia para ulama akhirat yang saya sebutkan di atas tadi sepatutnya disifati juga oleh setiap mukmin, lebih-lebih lagi atas orang-orang yang berilmu. Maka yang demikian itu sangat dituntut dan amat diutamakan, kerana ia sebagai petunjuk jalan yang diturut dan pemimpin yang diikut. Apa kata Imam Al-Haddad? Sebenarnya sifat-sifat para ulama akhirat itu bukan sahaja ulama sahaja yang kena apply, kena implement, kena amalkan sifat-sifat tersebut. Bukan ulama sahaja. Dia sebenarnya adalah umum untuk semua orang-orang yang beriman. As long you are a Muslim, kena ada sifat tu. Kena buat sifat-sifat tu. Subhanallah. Baik. Jadi, tapi ia lebih diberatkan kepada orang yang berilmu. Pasal apa? Bila dia tu orang yang berilmu, tak soalah dia belajar agama atau dia mengajar agama, maka orang itu sentiasa itu kerana ia itu sebagai petunjuk jalan yang diturut. Kalau kita di antara keluarga kita ni, keluarga kita saja yang pergi belajar agama, contohlah, mungkin kita punya sepupu tak belajar agama, kita punya mak saudara, bapa saudara tak belajar agama dan sebagainya. Tetapi kita ni belajar agama, maka orang-orang yang tak belajar agama ini, mereka akan melihat kepada orang yang belajar agama. Jadi bila orang yang belajar agama ini atau orang yang ada ilmu ini, dia ini sebagai tuntutan. Orang perhatikan apa dia buat. Kan, aku dengar si Fulan ni belajar agama, seminggu sekali dia belajar kat masjid A contoh, atau masjid B. Jadi kita mari tengok apa dia buat. Nampak dia lepas sembahyang maghrib, ada duduk sekejap, ada baca doa, ada baca istighfar, ada semayang ba'da maghrib. Orang nampak, lepas semayang maghrib ada buat macam gini. Setidak-tidaknya, walaupun dia tak berdakwah secara lafziyah, secara melafazkan, dia berdakwah dengan cara perbuatan dia. Subhanallah. Menjadi tuntutan. Tapi kalau orang yang belajar agama pun sama juga macam orang-orang yang tak belajar agama, bermakna teruk tu. Tu kes parah nama dia. Parah tu. Dia belajar agama, dia pun tak semayang. Yang tak belajar agama tak semayang, dia pun tak ikut tak semayang. Siapa ikut siapa sebenarnya ni? Kan, subhanallah. Jadi orang yang belajar agama, orang yang ada ilmu itu, dia adalah tuntutan dan pemimpin yang diikut. Jika dia sesat dan hilang pegangan serta melebihkan dunia atas akhirat, maka ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang yang mengikut jejak langkahnya. Jelas ni kata Al-Imam Al-Haddad. Kalau dia rosak, maka orang akan ikut rosak juga. Pasal orang nampak dia. Maknanya ustaz ni buat macam gini, boleh rupanya. Boleh rupanya sampai begini-begini, buat begitu. Dia pun ikut. Padahal walhal ustaz tu buat dosa. Yang murid atau orang awam yang melihat, maknanya ingatkan boleh. Pasal yang buat tu ustaz. Ingatkan ustaz tu tahu. So ustaz tu subi no yang benda tu boleh atau tak boleh. So kalau ustaz tu buat, maknanya benda tu boleh. Jadi orang awam ikut. Maka ustaz tu dapat dosa, dia buatlah kesalahan tersebut, dan kesalahan orang yang mengikut apa yang dia telah lakukan tersebut. Bermakna dosa dia itu ada menjalar. Dia buat dosa, dia dapat saham dosa orang yang buat maksiat tersebut. Subhanallah. Baik. Tetapi jika ia lurus
dan bertakwa kepada Allah, nescaya ia akan menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikut jejak langkahnya juga. Bersalahan pula, lawan dia pula. Kalau dia melakukan ketaatan, dia melakukan takwa kepada Allah, dia beramal, orang awam nampak, orang-orang ahli keluarga dia yang lain nampak, kemudian mereka mengikuti orang yang berilmu tersebut, maka dalam masa yang sama dia mendapatkan pahala orang lain tu juga yang buat. Dia tak niat untuk mengajar, tapi contohlah dia ni orang yang belajar agama, dia angkat wuduk, orang sebelah tengok. Contohlah pergi masjid, tiba-tiba orang sebelah tengok, oh rupanya macam gitu cara angkat wuduk dia yang betul. Dan subhanallah, kaki tu kena sampai tumit, sampai mata kaki, sampai air tu mesti lebih daripada siku, bukan betul-betul sampai siku, dilebihkan, bukan sampai sini tapi dilebihkan sedikit, dan seterusnya. Nampak macam mana dia basuh muka, janggut dan sebagainya. Orang yang sebelah ni, orang awam ni nampak orang yang belajar agama ni atau orang yang ada ilmu ni buat, jadi dia ikut. Perbuatan baik tak? Tu perbuatan yang baik, dia ikut, dia dapat pahala. Orang yang melakukan yang pertama tadi pun dapat pahala juga. Subhanallah. Baik. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia tak tahu pun yang dia buat tu orang mengikut dia, maka akhirnya besok di akhirat dia akan melihat pahala dia menggunung-gunung. Ya Allah, tu bukan pahala aku, ya Allah. Dia sendiri boleh cakap dengan Allah, ya Allah, itu bukan pahala aku, tu orang lain punya. Tersalah tulis tu maknanya. Maka Allah kata tidak, itu pahala kau. Subhanallah. Baik. Sambung lagi kat sini, keutamaan ilmu batin. Kata Al-Imam Al-Haddad, sekarang ni masuk pada tajuk yang baru berkenaan dengan keutamaan ilmu batin. Ini ilmu batin ni bukan, janganlah pergi salah faham. Ingat ni ilmu silat ke, panggil jin ke, ini ada santau ke, bukan. Tak ada kena-mengena. Bila kata keutamaan ilmu batin, bermakna ilmu berkenaan membersihkan hati. Membersihkan hati. Ilmu berkenaan dengan hatilah. Itu namanya ilmu batin, bukan ilmu batin tu pakai santau jin dan sebagainya. Ini kitab tasawuf, janganlah pergi salah faham pula. Dia sebenarnya baik. Kemudian dia kata sini, selain urusan agama yang lahir, bermakna yang zahir, para ulama harus menambah ilmunya dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Dia kata sini, selain urusan agama yang zahir, bermakna para ulama itu bukan sahaja dia equipkan diri dia dengan ilmu yang zahir. Ilmu zahir itu bermakna ilmu yang kita nampak lah. Ilmu fikir lah terutamanya. Semayang, berapa rukun ada, rukuk sujud, nak baca apa time sujud, tahiyat akhir nak baca apa waktu tahiyat akhir, lepas tahiyat nak baca apa, Allah hantar salam tu macam mana nak baca dia. Itu yang zahir yang kita nampak. Yang batin ni kat dalam hati kita. Para ulama harus menambah ilmunya dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Seterusnya pula dengan rahsia-rahsia amalan dan bencana-bencananya, menambah pengetahuan tentang janji Allah yang baik dan ancaman-ancamannya yang berat, seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta memaklumi tentang pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berlaku baik dan siksaan dan balasan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang membuat jahat. Baik, awal sekali dia kata sini adalah hendaklah dia itu menerangkan tentang rahsia-rahsia amalan dan bencana-bencananya. Baik, apa yang dimaksudkan rahsia-rahsia amalan dan bencana-bencananya? Seperti menambah pengetahuan tentang janji-janji Allah yang baik dan ancamannya yang berat. Bermakna apa? Dia bukan sekadar mengajar bahawa sembahyang itu wajib, puasa itu wajib, tapi pada masa yang sama hendaklah dia memberitahu tentang janji-janji Allah. Allah punya promise yang Allah akan membalas amalan tersebut. Jadi apa? Orang itu akan terdorong untuk melakukannya, dan ancaman-ancamannya yang berat. Apa yang ada Allah sebutkan, ancaman orang yang buat itu, orang yang buat ini, orang yang meninggalkan semayang, orang yang mencuri dan sebagainya, maka hendaklah
orang yang berilmu itu atau orang yang mengajar itu, dia menerangkannya seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berlandaskan ini dua. Baik. Kemudian dia kata sini, serta memaklumi tentang pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berlaku baik dan siksaan dan balasan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang membuat jahat. Pada masa yang sama juga, hendaklah dia memberitahu pahala-pahala dia. Pasal benda ni, dia terutama zaman kita ni, ia sangat penting. Sangat penting bagi orang yang mengajar itu untuk membawa orang-orang manusia ini kepada ketaatan. Salah satu membawa orang manusia kepada ketaatan adalah dengan memberitahu kepadanya ganjaran-ganjaran yang disediakan bagi amalan-amalan tersebut. Sama ada amalan itu amalan yang wajib atau amalan-amalan itu adalah amalan yang sunat. Tapi make sure benda tu memang ada dalilnya. Jangan pergi main-main pandai-pandai tambah-tambah. Jangan, itu namanya bid'ah. Kalau memang sudah ada warid daripada Nabi SAW ataupun di ulama yang masyhur sudah meriwayatkannya, maka ulama itu sampaikanlah. Sampaikanlah. Macam kalau kita masih ingat waktu kita pembukaan kelas kemarin tempoh hari, 2 minggu yang lalu, yang kita sebutkan berkenaan dengan kelebihan membaca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Ini salah satu contohnya. Orang terdorong nak baca surah Alam Nashrah. Contoh lagi, kalau barang siapa, dalam hadis diriwayatkan, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sembahyang sunat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas sembahyang zuhur, bermakna qabliyah zuhur dia buat 4, ba'diyah zuhur dia buat 4, maka Allah haramkan jasadnya daripada masuk api neraka. Allah haramkan dirinya daripada masuk api neraka. Subhanallah. Apa amalan dia? Jaga ni. 4 sebelum sembahyang zuhur, 4 selepas sembahyang zuhur. Nak buat sekali sekaligus 4 rakaat 1 salam boleh. Nak 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam pun boleh. Terserah. Jangan duk bahaskan 4 ke 2, 4 ke 2. Sekaligus ke pisah ke, sekaligus ke pisah, terus tak buat. Itu namanya parah. Ini contoh. Bila kita dengar ni, Allah haramkan jasad orang yang jaga ni daripada api neraka, terdorong tak kita nak buat? Terdorong. Ustaz pun kadang-kadang pun lupa. Orang yang belajar agama pun kadang-kadang lupa. Lepas tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fazakir, maka berilah peringatan, fa inna zikra, kerana sesungguhnya peringatan itu tanfa'u lil mu'minin, berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bermanfaat. Remind ingatkan balik. Doesn't mean dia ustaz dia ingat semua perkara, tak. Doesn't mean dia ustaz dia tahu semua perkara, tidak. Kadang-kadang kita masyarakat konsep, kita punya perception kita sebagai masyarakat, selalu nampak ustaz-ustaz, baik semua dia tahu. Tak semestinya. Kalau dia tidak tahu, mungkin kurang kecenderungannya kepada bab-bab yang disoalkan kepadanya, jangan kita memandang rendah kepadanya. Ustaz tu aku tanya bab A, dia kata wallahu a'lam, saya kurang mahir bab ni. Dia suruh tanya orang lain pula. Kita pula jadikan dia bahan. Jangan. Bukan kecenderungan dia. Ustaz tu memang minat bab tajwid. Kita pula pergi tanya dia bab selok-belok berkenaan dengan hukum. Kadang-kadang dia tak boleh jawab. Pasal tu bukan kecenderungannya. Jadi dia tak mendalami. Secara dasar mungkin dia tahu, tapi masalah-masalah yang dalam-dalam tu mungkin dia tak tahu ataupun kurang ngerti. Subhanallah. Jadi sebagai orang yang alim, hendaklah dia itu memberitahu tentang pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berlaku baik. Yang saya ada maklum, seperti orang yang rajin sembahyang duha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga rezekinya. Orang yang membaca surah Al-Waqi'ah pada tiap-tiap malam ataupun lepas asar, maka dia tidak akan menjadi orang yang fakir. Sehingga dikatakan surah Al-Waqi'ah itu adalah surah kekayaan. Jadi kita mendorong. Memang kita kata, ustaz kan kita kan buat kerana Allah, bukan kerana nak kita bukan kerana nakkan ganjaran tersebut, betul. Tapi kita ni kan masih dalam keadaan permulaan.
Kalau kita nak permulaan, kita nak mengajak orang seperti mengajak orang pergi bisnes. Aku bayar ni, aku jual ni, aku dapat untung tak? Macam gitu. Kalau aku buat ni, pahala dia apa? Apa pahala yang disediakan? Jadi kita boleh gunakan ni. Contoh kalau kita nak mendidik keluarga kita nak mengajak keluarga kita pergi kepada membaca surat Al-Waqi'ah, mengajak keluarga kita pergi semayang 4 rakaat sebelum zuhur dan lepas zuhur. Kita menganjurkan, berikan ini Allah beritahu ni hadis ni, Nabi kata sekian. Jadi ahli keluarga kita ataupun anak-anak kita dan sebagainya, bila dengar ni akan terdorong nak buat. Subhanallah. Dan juga siksaan dan balasan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang membuat jahat. Jadi bukan sahaja kita memberitahu tentang dia punya pahala, beritahu juga dosa dan akibat orang yang melakukan maksiat. Akibat orang yang mengumpat tu macam mana, orang yang berkata-kata yang suka bercakap-cakap ketika azan. Subhanallah, orang yang sering memperolok-olokkan agama dan seterusnya. Merendah-rendahkanlah. Subhanallah. Baik. Kemudian dia kata sini, sesudah itu barulah sempurna tugas seorang alim dan lengkaplah sudah manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi bila si orang alim ini sudah mempelajari juga berkenaan dengan ilmu batin, ilmu hati, dan juga fadilat, amalan-amalan yang tertentu yang disediakan, maka sempurnalah. Jadi bila dia nak cakap tentang semayang, bukan sahaja dia mengatakan tentang yang zahir. Yang zahir itu kena jalan dulu. Yang zahir itu jalankan dulu. Ajarkan macam mana nak semayang, takbiratul ihram tu macam mana dan seterusnya. Tapi pada masa yang sama juga boleh diselitkan tentang fadilat-fadilat amalan-amalan yang tertentu. Subhanallah. Kita jangan kasih fadilat yang besar-besar. Kasih yang simple-simple. Macam tadi kita dengar, cuma sekadar semayang zuhur, semayang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Senang kan? Senang. Jangan kata barang siapa yang baca surah Al-Kahfi panjang, mungkin dia berat. Bukan kata tak boleh mendorong mereka, tapi as a start, bila baru start, jangan terus pergi ajak mereka benda-benda yang berat, yang panjang-panjang, yang mungkin ada di antara mereka kurang lancar bacaan Al-Qurannya. Jadi kita kena bijaksana. Dia sebenarnya bukan bijaksana, bijak sini sebenarnya. Kalau kat sana tak bijak-bijak pun, jadi kat sini dia bijak, insya-Allah. Gurau saja. Baik. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang saya sebutkan di atas tadi, setengahnya tidak akan lengkap tanpa setengahnya yang lain. Setengahnya tidak akan lengkap tanpa setengah yang lain. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang diamalkan oleh para salaf saleh. Kiranya anda ingin mengetahui selengkapnya, silalah murajaah ataupun silalah baca kitab-kitab yang membicarakan tentang perjalanan mereka. Adapun ilmu batin itu tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu zahir. Begitu pula dengan ilmu zahir tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin. Jadi Al-Imam Ahmad mengatakan bahawa ilmu-ilmu yang disebutkan tadi itu saling melengkapkan antara satu sama lain. Yang zahir tidak akan sempurna tanpa yang batin, dan yang batin pula tidak akan sempurna dengan yang zahir. Imam Ahmad mengatakan senang, dia kata sini. Adapun ilmu batin itu tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu zahir. Kalau dia cuma menjaga hati dia sahaja, tapi dia tak tahu macam mana nak semayang. Semayang asal boleh, asal semayang saja, maka dia tidak akan dinamakan orang yang menjaga batin. Subhanallah. Kemudian begitu pula dengan ilmu zahir, tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin. Semayang dia sah, tapi pahala tak ada. Pasal dia tak menjaga batinnya. Dia semayang mata ada keliling tengok. Masjid ni dah berlama tak lap ni. Tempat rak Quran dia berabuk lah. Mata ada berlingas. Mata dia berlingas. Ini namanya pahala semayang. Semayang sah, khusyuk tak ada. Jadi kalau khusyuk tak ada, pahala pun tak tahu. Wallahu a'lam. Jadi bila kita ada yang zahir, maka tidak akan sempurna melainkan dengan ilmu yang batin. Dengan ilmu yang batin barulah sempurna. Jadi bila kita nak melihat, kalau kita mata nak berlingas,
mata nak apalah tak tahulah. Kita pergi rumah orang, kadang-kadang kita pergi rumah orang ni, contohlah tempoh hari raya, kita pergi datang rumah orang 2 orang je, tumpang semayang je, kita pun semayang, mata berlingas kat katil dia. Katil dia ngompror, banyak peta dekat dalam selimut, ya Allah. Dan segala macam pula kita pergi teropong. Dah tak stop situ, balik cerita kat suami, abang tahu dia punya selimut banyak peta. Tahu peta? Alubasi. Banyak peta. Dah jadikan bahan. Subhanallah. Jadi ini namanya orang yang sembahyang tapi dia tidak ada ilmu yang batin. Lepas tu pula tambah pula dengan dosa. Jadi dia saling melengkap antara satu sama lain. Subhanallah. Jadi itulah pentingnya untuk kita mengetahui ilmu batin, atau dalam erti kata yang lain, ilmu tasawuf. Senang untuk kita faham. Ilmu tasawuf. Kalau kita ada ilmu tasawuf, kita menjaga hati kita, bermakna kita akan menjaga kita punya semayang. Kita dengar bahawa tidak ada perkara, tidak ada perkataan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ni dalam hadis kitab Al-Azkar tu ada. Kalau kita yang belajar kitab Al-Azkar tu dah lalulah. Subhanallah. Nabi kata tidak ada perkataan yang lebih dicintai oleh Allah daripada subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi bila kita rukuk itu, kita nak tinggalkan zikir rukuk tu, kita rasa sayang tak? Rasa sayang. Pasal apa? Ini perkataan yang aku nak tinggalkan ni, perkataan yang Allah suka. Perkataan yang Allah suka aku baca. Subhanallah. Jadi kita akan rasa sayang sangat. Kemudian kalau dah baca, rasa satu tu macam tak komplit, nak baca 3 kali juga. Ini namanya mengetahui fadilat sesuatu amalan itu, dia mendorong untuk kita mengamalkan. Subhanallah. Mendorong kita untuk mengamalkan. Sebab tu penting. Sebab tu kata Al-Imam Ahmad, ilmu ini saling melengkap antara satu sama lain. Yang batin tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu yang zahir, dan begitu pula dengan ilmu yang zahir tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin, yakni ilmu hati. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan dengan muka surat 105 ni. Kalau dalam buku saya ceritakan yang lama ini, keutamaan ilmu batin ataupun ilmu hati, dan juga memberitahu tentang fadilat-fadilat, pahala-pahala orang yang melakukan ketaatan, dan ancaman dan dosa bagi orang yang melakukan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.